Itulah, nanti tunggu ramai sikit lepas tu kita live. Tunggu orang lain masuk dulu. Hai Zaza, ingatkan kerja. Tengah kerja ke tu? Ke cuti? Cuti, wah nasib baik cuti. Boleh salin resepi. Syok cuti hari ni. Hai Syah. Okay, semua sediakan pen dan kertas sebab Mel bagi resepi hari ni. So boleh try buat dekat rumah masing-masing. Lepas tu rasa kan sedapnya. Mel nak buat no bake biscoff cheesecake sebab hari tu ramai yang request untuk Mel buat dessert kan. Tak nak tengok Mel live lauk-lauk Melayu kan. Tapi semalam kemarin Mel dah live sambal udang petai. So hari ni sepatutnya janji nak buat semalam, tapi semalam ada hal, so kita buat hari ni. Okay, sekejap lagi 2 minit, lepas tu kita start. Okay, tunggu sikit lagi. Okay, yang ni tadi Biscoff spread ni dari mana Biscoff spread ni yang ni Mel dah cairkan dia dekat dalam microwave. Kalau kata tak nak guna microwave pun boleh je cairkan dalam Thermomix ni. Tapi lepas tu kena cleankan simbol ni. Lepas tu sebab kita nak buat yang crumb dia tu, kita nak dia kering bowl ni. Sebab tu tadi Mel dah meltkan dia awal-awal. Ni yang sedap ni kan. Kalau kita makan aiskrim ke apa yang masam-masam kan,
letak crumble biskut tu, sedapnya. Yang aiskrim apa, yao-yao tu kan, terbaik tu kalau makan sebab dia yogurt, masam. Makan pula dengan dia punya ni kan, sedapnya. So, ni yang ni yang Mel dah cairkan lah. Okay, jom kita start Okay, mula-mula sekali kita, ingredients dia kita nak sebab dia ada 3 layer tau untuk cheesecake ni. Dia ada layer yang crumble ni. Lepas tu layer cheese dengan layer yang spread dia tu yang kita dah melted tu. Okay, so ni no bake, dia sekejap je sebenarnya resepi ni. Nak yang layerkan dia tu yang lama, melayer tu yang lama kan. Okay, so jom kita start. Okay, mula-mula. Okay, masukkan. Okay, Mel timbang kat sini tengok. Boleh salin lah siapa yang nak salin tu kan. Okay, ini Mel beli biskut ni. Lotus ni, Biscoff ni Mel beli. So yang ni 250 gram. So kita masukkan, tengok cukup ke tak. Okey, ngam-ngam. 250 gram. Masukkan dia. Lepas tu masukkan butter yang dah di suhu bilik lah, soften lah. Okey, mana butter Mel tadi? Butter tak cukup pula butter Mel. Sekejap, Mel pergi ambil butter pula. Tadi silap timbang. Sekejap Nasib baik butter ni tadi memang Mel dah letak dekat luar kan. So dia suhu bilik lah. Okay, so butter masukkan. Okay, tadi Mel dah masukkan biskut tu. Sekarang Mel masukkan butter. Kita tengok berapa gram. Tear dulu, make sure kosongkan dia dulu. 120 gram. Okay. Alamak. Lekat pula kat sini. Sedap tau crumble ni. Makan saja pun sedap. Sebab dia dah campur dengan butter tu kan, merata-rata. Sedap. Okay. Lepas tu tutup. Ini Mel nak, kalau selalu sama ada kita, kalau secara manualnya kita dulu letakkan dalam ziplock bag ke, kita crush dia kan, guna lesung ke, guna botol ke apa-apalah. Ataupun kalau ada siapa yang ada food processor tu bolehlah buat dia jadi kasar kan. Tapi still food processor akan ambil masa yang lama. So kalau yang ni guna Thermomix ni sekejap je. Kita buat 10 second je. Okay, 10 second. Dia punya speed dia kita letak 6. Cantik kejadian dia. Tengok ya. Oh, ada juga tengok dia macam ni, ada, so dia tak ada yang tak kena, ada yang tak hancur pun macam ni. So Mel akan buat lagi sekali, tapi Mel tak buat lama lah dan Mel tak buat laju sebab Mel tak nak dia hancur betul-betul kan. So nanti tak sedap. Okay. Buat lagi sekali. Mel buat kejap. Okey, Mel buat dia 8 second, tapi speed dia Mel letak slow je, Mel tak nak dia hancur.
So Mel letak 4 je. Sebab kalau tidak dia terlalu halus tak sedap kan, nanti kita makan tak rasa dia punya crunchiness tu kan. Boleh dengar tak Mel cakap? Clear kan? Alright, just nice. Tengok tu. Sedapnya bau dia. Bau Biscoff ni yang menggoda selalu kan. Okay. Ni pun dah apa? Dia dah macam lembut sebab 2 kali Mel ni kan. Apa ni dia? So kita keluarkan dia. Transfer dia kat dalam bowl. Buat ni sangat senang je dengan apa? Dengan Thermomix sekejap je. Kalau food processor lama. Nak tunggu dia. Yang ni kalau dah buat ni nanti kita masukkan dia dalam sementara nak tunggu kita beat cheese tu, kita masukkan dia dulu dalam fridge. Bagi dia keras sikit, sedap sikit kan. Macam lembut sangat. Mel suka dia crumbly, Mel suka dia crunchy sikit. Kalau lembut sangat macam ni, mungkin butter tu yang tadi letak luar terlalu lama kot. Okay, dah clear bowl ni. Sebab itulah senang kan kalau macam kata kita ada 2 bowl kan. Satu ni dah buat ni, just set aside. Lepas tu satu lagi kita boleh beat kita punya cream cheese tu. So lagi cepatlah kerja kita sebenarnya, lagi masa kita lagi jimat. Okay, so ni dah kosong macam ni. Mel akan beat cream cheese tu dalam ni je. So yang sikit-sikit tu tak apa, bagi dia rasa kan. Bagi rasa cream cheese tu. So yang ni Mel nak simpan dia dekat dalam fridge. Okay, nampak kan skrin ni? Dengar tak? Mel cakap. Kan cakap shock sendiri kan, orang tak dengar pula kan? Okay, so yang ni Mel tak nak nanti cream cheese tu melekat kat sini. Mel just wipe je lah. Okay, dah. Lepas tu sekarang Mel nak beat cream cheese pula. Cream cheese 300 gram. Masukkan je cream cheese dalam ni 300 gram. Okay. Lepas tu masukkan, tak timbang tadi tapi tak apa, sebab awal-awal tadi Mel dah timbang. So yang ni Mel tak timbang, Mel akan timbang gula. Cream cheese 300 gram Lepas tu gula 40 gram. Make sure kosongkan dia. Lepas tu letak 40 gram. Okey. Terlebih pula, tak apalah. Terlebih sikit je tak apa. Jangan terlebih banyak-banyak, nanti dia akan efek rasa tu kan. Okey, dah letak cream cheese. Mel letak okey. Yang ni sebab nanti Biscoff tu dia sweet kan. So Mel selalu akan lawankan dia dengan benda masam. Maknanya Mel nak cream cheese tu masam sikit. So bila Mel lawankan, bila Mel makan sekali dengan Biscoff tu, rasa dia macam combination dia kenalah. So tak adalah macam muak jadi dia kan, sebab dah cream cheese makan lagi dengan benda manis. So dia jadi macam muak kan. So untuk Mel tak sukalah. Mel suka masukkan kalau kata tak nak masuk lemon, boleh je masukkan esen vanilla. Hai Nani. Kalau kata tak nak masukkan lemon, boleh masukkan esen vanilla. Tapi sekarang Mel nak guna lemon. Tadi Mel nak masukkan cream cheese, gula. Mel masukkan setengah sudu lemon. Setengah je, sikit je. Okay, just nak bagi a hint of tangy tu kan. Okay, so Mel nak beat cream cheese ni.
Cream cheese ni Mel beat sekejap je, 30 second. Dia punya speed Mel letak 4. Sekejap je, tak lama. Okey, dah nak habis dah. Boleh dengar tak semua orang ni? Macam tak ada ni je. Tak dengar je. Dengar kan? Okey, tu dia. Cantik dah cream cheese dia, Melbit. Okey. Okey, cantik dia dah tak dia tak soft sangat. Lepas tu Mel masukkan whipped cream. Mel selalu guna whipped cream brand ni, Anchor. Mel selalu buat kek, Mel guna ni. Sebab yang ni dia dengar Seros. Sebab yang ni dia macam, sebab Mel dah biasa guna. Sebab dia lain, whipped cream lain, lain dia punya kadar pukulan yang diperlukan, macam tu. Okay, so ni Mel masukkan whipped cream 120 gram. Timbang kat sini. So whipped cream memang tak boleh terlebih lah. Tapi kalau setakat lebih dalam 5 gram tu okey lagi lah. Okey, 119. Okey, cukup. Lepas tu dah masukkan tadi. Kita akan, okey, kalau whipped cream ni Mel dah masukkan, Mel dah mixkan dengan tu tadi, Mel akan pukul dia sikit-sikit tau. Maknanya Mel buat 10 second, 10 second, 10 second. Maknanya kalau dia belum stiff, Mel akan buat lagi sekali, repeat lagi step yang sama sampai yang Mel nampak dia texture dia stiff. Okay, so ini Mel akan buat macam mana kalau ada whipped cream. So kalau you nak pukul whipped cream sahaja pun macam tu. Bila you nak pukul whipped cream je, you kena guna butterfly whisk kan. So bila you guna butterfly whisk pun sama, you macam tak boleh just letak. Kalau orang kata 30 second speed 4 ke, tak boleh. You kena ikut, buat dulu 10 second, 10 second, 10 second. Sebab lain jenis, lain dia punya time dia untuk kita beat dia. Okay, so sebab kita nak beat dia sampai stiff kan. Okay, so di Mel akan beat dia 10 second. Speed dia Mel letak 3. Okay, so kita tunggu. Sebab blade dia ni laju, dia bukan macam stand mixer biasa tau. Jadi macam memang kita kena eyeball dia punya stiffness tu. Okay, tengok ini Mel buat 10 second kan. Dia jadi macam ni, dia dah stiff. Tapi Mel nak dia stiff lagi. Ini belum cukup stiff untuk Mel. So boleh tengok tau, kalau kita nampak yang kat tepi-tepi tu dia macam ada macam liquid sikit. So Mel scrape down. Mel scrape je, nak bagi dia kena blade tu nanti kan. Okay, ini sangat senang Macam anak kita pun boleh buat kat rumah. Sebenarnya kita dah bagi resepi, dia pun boleh buat kalau rasa nak makan. Tapi dia yang ni memang tak bake, tapi kita kena chill dia overnight ke ataupun minimum 3 hours before kita makan. Nak makan terus pun boleh juga, tapi dia lembut tau. Dia macam tak rasa dia punya kembang tu. Macam tu. Dia tak rasa airy dia. Betul. Okey. So ni dah siap. Kita kena sabar sikit bila kita guna Thermomix ni. Macam memang kita dah tekan dia apa benda, tapi kenapa dia belum buka lagi? Okey, kat situ kita kena sabar sikit lah. Sebab dia akan release arm ni. Kalau mesin ni dia smart kan. Dia akan, bila dia rasa selamat, semua everything dah okey dalam mesin ni, baru dia release arm tu. So setengah orang cakap, kenapa lambat ni dia buka arm ni? Kenapa? Maknanya dia masih tak selamat. Sistem dia detect tak selamat, so dia tak akan release arm ni. Okey. So tu dah cantik dah, tengok.
Ni dah cantik dah. So maknanya Mel buat 2 kali. Okey, sekejap. Rasa nak buat lagi sekali tak? Oh tak payah, dah cukup dah. Okey, sekarang kita nak layer. Kita boleh start layer dia. Ni part yang best dan sedap ni kan, bila dah nak makan ni. Sekejap, tadi kan kita start pukul 5.10 minit. Sekarang baru 5.25. Itu pun sebab Mel bercakap-cakap kan. Kalau kita buat sendiri dekat rumah memang cepat lah. Okey, nak letak dia, kita bolehlah letak dalam mangkuk ke, suka hatilah letak ni dalam jar. Okey, ataupun kalau macam kita nak senang stack up dekat dalam fridge, kita guna cup yang macam ni. Macam ni kan, kadang orang letak panna cotta lah, letak apalah. So beli je, boleh stack up. Untuk bagi orang pun senang macam ni, sebab dia plastik, yang ni glass kan. Okey, so kita akan stack up dulu. Mula-mula letak dulu dia dalam piping bag. Okay, yang ni macam ada sikit-sikit macam crumble-crumble ni, tak apa je, sebab dia dalam kek yang sama kan. Sedap tau you all. Tapi janganlah terus makan masa lepas siap tu. Merasa sikit. Sedap, serius sedap. Beria-ya orang tengok Mel makan kan. Okay, sekarang Mel nak masukkan dia dalam ni. Untuk senang Mel nak layerkan tu nanti kan. Tak payahlah Mel nak guna sudu. Tapi yang untuk dia punya spread tu Mel guna sudu je lah. Okay, so berapa banyak dapat tu depends on you punya besar cup atau gelas tu. Okay, macam yang ni. Okay, ambil yang tadi crumble tu. Okay, ni crumble dia. Ni dia punya melted Biscoff. So mula-mula letak dulu yang crumble dia ni. Sekejap ambil lagi satu sudu, senang kerja sikit. Okay, mula-mula kita nak layer dia. Kita ambil crumble dia. Ikutlah you nak banyak mana kan, sendiri nak makan kan. Okay, susun dekat bawah ni. Kalau macam Mel tak suka padat-padatkan dia tau. Macam kalau kita makan cheesecake tu, sebab kita yang padat dekat bawah tu sebab kita nak bake dia. So that kita kena make sure dia tak ada lubang-lubang lah untuk cheese tu nanti sit kan. So macam ini sebab kita memang buat in a jar atau cup. So tak perlu padat-padatkan, just rata-ratakan dia je. Spread dia evenly. Okay, lepas tu apa kita buat? Kita masukkan dia punya ini cream cheese ni. Tu dia. Okay, masukkan je dia. Kalau tak ada piping bag ni pun tak apa, boleh je pakai sudu macam Mel buat yang tu tadi kan. Okay, dah macam ni kan. Okay, lepas tu kita masukkan ni dia punya spread ni. Sambil buat pun Elio macam kecoh je kan. Okay, masukkan spread dia. Allah, terkena pula. So kalau guna sudu ni comot sikit lah. Kalau guna piping bag tu cantik je dia letak keliling tu kan. Alah, nanti tak nampak lah layer dia macam ni. Sedap ni. Tapi make sure kalau memang nak rasa sedap dia tu, tengok dalam dia jadi macam tu. Mel dah layer kan. Okay. Lepas tu Mel letak lagi layer untuk ni crumble tu tadi. Okay, crumble ni tadi letak kat atas ni. Bila makan tu rasa kruk-kruk-kruk tu yang sedap tu. Okay.
Okay. Ni okay, dah Mel dah letak kan tu. Okay. Lepas tu kita spread lagi yang ni. Cream cheese. Terpulang lah nak cheese tu tebal mana, tapi apa beza yang dalam jar ni dengan yang kek tu kan. Yang kek tu dia layer, memang dia ada 3 layer juga. Crumble kat bawah, cheesecake tu dengan apa tu spread tu, tapi dia too thick tau. Untuk kita dapatkan crumble tu tak banyak. So jadi layer ni dia nipis-nipis, yang injar ni dia nipis-nipis. Jadi bila kita makan, each layer tu kita dapat dia punya crumble tu. Crumble tu yang sedap. Okay, so letak lagi ni. Letak je kat tengah tu. Lepas tu kita, sebab dia cair kan, kita pusingkan je dia punya spread ni cair. Sebab tu yang layer ni dia beza dengan yang kek tu, sebab dia tak kan setengah orang dalam kek tu sendiri dia letak Biscoff ni macam punya rasa kan. Macam Mel tak suka sebab nanti dia terlalu lemak tau bila rasa Biscoff tu. So ni kita letak lagi layer tu. So dia kena lawan juga dengan something yang masam baru sedap. You all rasa lah. Okay, dah tengok ni. Gitu kan, sedap tak, nampak sedap tak? Okay, letak lagi cheesecake cheese dia kat atas ni. Macam tu. Gitu-gitu. Lepas tu kita letak yang crumble-crumble ni. Lepas tu kita buat macam mana tau? Kita letak dia dekat atas ni untuk hiasan. Sekejap kan buat dia. Berapa minit? Setengah jam je dah siap dah. Setengah jam. Kalau you all beli satu bekas ni RM11 tau. Minimum yang tengok RM15. So sebab tu orang cakap jimat dengan Thermomix ni. RM15. Gitu. Dah siap. Cantik tak? Cantik tak? Sekejap je. Okay, boleh. Lepas tu sejukkan dia dekat dalam fridge minimum 3 hours. Kalau overnight lagi sedap. So bila cream dia keras, cream dia dengan cheese tu dia jadi macam keras sikit. Bila kita makan tu sedap sangat, you all. Percayalah, you should try. Sebab dia ada macam rasa lemon, masam-masam sikit lawan dengan Biscoff yang manis ni. Sebab dia caramel base kan Biscoff ni. So bila dia lawan tu sedapnya. Lepas tu dengan rasa macam crunchy Biscoff cookies tu yang base tu. Macam tu lah. So ini Mel dapat 1 jar. Kalau kita beli 1.15. So kalau kita buat ni dapatlah dalam 4 atau 6 bekas, ikut bersamaan dia lah. So macam tu, you kira berapa kos baru kan. So sangat jimat guna Thermomix ni. Jadi buatlah sendiri. Buat pun sekejap je, setengah jam, tak lama. Okay, dah tu je lah live Mel. Dah siap. Thank you for watching. Ini Mel akan sejukkan kejap lagi. Sekarang pukul 5.30. Dalam pukul 9, 10 pun Mel dah start boleh makan dah. So maknanya dessert untuk Mel dinner nantilah. Lepas dinner Mel jadikan dia dessert. Sedap kan? Alright, tu je. Okay, semua orang tadi dah jot down kan resepi dia. Sebab Mel rasa Mel tak save lah live ni. Okay. Tengoklah nanti kalau Mel rasa nak save, nak share, Mel nanti Mel letak dalam feed. Okay. Tu je, dah siap dah. Thank you for watching. Bye.